Korang mesti pernah dengar perkataan pocong. Ya, pocong. Dari zaman kita kecil sampai kita dah tua-tua, dah dewasa macam ni pun kita masih kenal perkataan pocong dan kita masih ingat apa itu pocong. Kita selalu diceritakan dengan cerita-cerita pocong di mana mayat yang berbungkus ataupun dipanggil hantu bungkus berjalan merayau di tengah malam mengganggu orang. Dan puncanya jadi pocong adalah disebabkan ketika mayat itu dikebumikan, tali tu tidak dibuka, tali ikatannya. Tapi itu hanyalah cerita dongeng. Adakah betul atau tidak di sini aku pun tak tahu. Jadi hari ini aku nak kongsikan beberapa fakta tentang pocong. Yang pertama adalah wujudnya pocong adalah disebabkan makhluk halus, bukan daripada orang yang dah meninggal. Jadi disebabkan ini mungkin kalau kita jumpa pocong, kalau kita mempunyai perasaan yang berani, kita nak menegur pocong tu tak perlu. Kerana mengikut fakta ini, pocong tu hanya sekadar makhluk halus daripada syaitan ataupun jin yang hendak mengganggu manusia, yang nak menguji tahap keimanan manusia. Jadi abaikan sekiranya korang ternampak pocong ataupun sama-sama penampakan pocong tu, abaikan, teruskan kerja anda. Jangan diendahkan, kuatkan semangat dan kuatkan iman anda, terus jalan. Pocong ni bersifat one by one. Macam mana dengan one by one tu? Pelik. Dia akan memunculkan diri dia seorang sahaja. Bermakna dia tak akan segerombolan menonjolkan dirinya. Dia tak akan ramai-ramai 2-3 pocong dalam satu masa. Tak mungkin. Daripada sumber yang aku kaji ni, dia akan tunjukkan diri dia. Dia akan munculkan diri dia seorang. Jadi tak mungkin kalau korang jumpa 2 jenis 3 jenis pocong, baik korang lari. Mungkin tu orang jahat, bukannya pocong betul. Yang ketiga adalah pocong ni mempunyai bau yang busuk dan suka meniup dari belakang. Kau maju Mas Abi. Kau maju coba lihat. Astagfirullah. Kalau Mas Abi muntah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Bau sekali pemirsa. Badannya sudah berair begini ya. Lihat basah semua. Astagfirullahaladzim. Baik, saya akan bantu kamu. Sebab tu kadang-kadang kita familiar dengan filem-filem hantu yang ada dalam Malaysia ataupun luar negara. Bila dia rasa macam ada hantu kat belakang, bulu roma dia naik, dia rasa macam seram sejuk. Itu adalah salah satu tanda di mana pocong tiup daripada belakang. Kadang-kadang dia meludah. Dan tujuan meludah dia tu hanya untuk mendapat perhatian, supaya anda boleh sedar kewujudan dia di sekitar anda. Jadi jaga-jaga. Yang kelima, pocong ni juga suka berada di kawasan-kawasan kejadian nahas seperti kawasan kemalangan, kawasan pembunuhan. Jadi kita sebagai manusia elakkan diri kita untuk pergi ke tempat-tempat macam tu. Ya, mungkin kita berani, kita tak takut. Tapi kalau dah jumpa, rasa dia macam mana? Aku sendiri aku mengaku aku tak takut dengan pocong. Tapi kalau aku jumpa, confirm. Takut tak ada, tapi aku memang lari tak cukup tanah punya. Yang kelima, pocong juga boleh menjadi sebagai seorang penjaga ataupun pelaris. Itu sebelah sana Mas Abi. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Besar sekali. Masya Allah. Pantas sama Asep sampai. Macam mana yang kita masukkan dengan penjaga? Sebagai contoh, kita jumpa satu rumah kosong yang dah lama tak ada orang, ada pocong jaga kat situ. Ataupun rumah yang ada penghuni, tapi disebabkan ada masalah khurafat daripada tuan rumah, dia meminta pocong dengan ilmu-ilmu yang ada, menggunakan pocong untuk menjaga rumah tu. Selain tu, sebagai pelaris di mana-mana kedai, supaya perniagaan semakin maju, semakin laku. Walaupun makan tak sedap, orang datang still sedap, tak tahu kenapa boleh sedap. Tapi bila bawa balik ke rumah, makanan tu jadi tak sedap. Jadi berjaga-jaga, sentiasa amalkan baca doa sebelum makan. Selain tu, nombor 6, pocong juga selesa di tempat-tempat yang sunyi, yang lembab, yang basah, yang lebat dengan pokok daun-daun ranting seperti pokok pisang. Jadi di zaman kecil-kecil kita ada satu perasaan di mana kita takut dengan pokok pisang. Kalau lalu tengah malam jumpa pokok pisang, macam-macam benda yang terlintas di fikiran kita, akan fikir tentang hantu tu, hantu ni.
Bismillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha. Astagfirullahaladzim. Jadi adakah betul fakta ni? Ini cuma langkah berjaga-jaga? Betul atau salah? Itu pengalaman anda. Kemudian anda pernah lihat atau tidak di mana movie-movie atau filem-filem yang menceritakan tentang pocong, ada satu scene di mana pocong mengetuk pintu rumah. Ini menjadi salah satu fakta yang ketujuh di mana memang pocong suka mengetuk pintu rumah menggunakan kepala dia. Dan kebiasaannya pocong ni mengetuk pintu kebiasaannya selepas pukul 12 daripada pukul 1, pukul 2, waktu-waktu sekitar itu. Fakta yang ke-8 adalah jangan memandang mata pocong. Sekiranya anda jumpa pocong, jangan sesekali menatap matanya, membuat eye contact dengan pocong tu. Disebabkan pocong ni juga ada ilmu pukau, di mana pukaunya bukan pukau macam manusia, dipukaunya minta duit, bukan. Tapi apabila kita boleh membuat eye contact dalam jarak yang dekat dengan pocong, maka kita akan menjadi diam beku, diam membisu, dan kita tak mampu nak bergerak, seperti kita diarahkan untuk diam serta-merta, jangan bergerak, jangan buat apa-apa, jangan bercakap. Macam mana tu guys? Ini merupakan satu kelebihan pocong, kelebihan psikologi dia, memukau manusia-manusia yang dia jumpa. Nombor 9, pocong cuma boleh melompat. Dalam sumber-sumber yang aku cari, pocong ni boleh berada di mana-mana dia suka. Mungkin pada pandangan mata korang dia hanya mampu melompat sebab secara fizikalnya bila dah berbungkus dengan kain kafan tu cuma boleh melompat. Tapi ada satu situasi di mana andai kata kita dikejar pocong dan kita lari laju, kita tengok belakang, pocong dah tak ada. Kemudian kita toleh ke depan, pocong berada di depan mata. Biasa, klise untuk mana-mana filem yang ada dalam dunia ni. Jadi kita faham di mana pocong ni boleh berada di mana-mana sekelip mata. Putar kanan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Yang ke-10 adalah jangan tunjuk berani dengan pocong. Mungkin kita ada doa-doa pendinding, doa-doa yang kita amalkan untuk menghalau pocong-pocong ini. Seandainya pocong ni hanyalah sekadar makhluk halus, kita boleh gunakan doa-doa daripada ayat suci Al-Quran untuk menghalau atau menjadi pendinding untuk kita, untuk kuatkan semangat kita dan abaikan pocong tu. Jangan cuba-cuba melawan, disebabkan dikhawatiri pocong yang kita lawan tu bukan betul-betul pocong, bukan betul-betul makhluk halus. Dikhawatiri manusia yang cuba menakutkan orang. Di situ kita berhadapan bahaya secara fizikal pula, bukan bahaya disebabkan hantu, tapi orang yang berniat jahat, manusia yang cuba nak mencederakan kita, yang nak memudaratkan kita. Jadi kalau anda ada amalkan ayat-ayat pendinding daripada Al-Quran, just baca dan abaikan, jangan diendahkan pocong tu. Jadi guys, antara 10 fakta yang aku kongsikan ni, aku tak cakap yang ianya benar dan aku tak cakap ianya bohong. Hanya sekadar bercerita dan berkongsi info-info, cerita-cerita seram yang pernah kita dengar sewaktu zaman kita kecil dan menjadi satu mimpi seram, pengalaman seram, membuatkan kita ketika kecil nak berjalan di satu tempat pun sampai tak berani. Jadi ianya hanya sekadar cerita, tiada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan button like. Kita jumpa di video akan datang. Bye.